membuat saudari pada pagi ini. Terlebih dahulu, terima kasih kerana sudi ditemu buat. Dan boleh saya tahu nama dan juga asal saudari? Hai Lisa, saya Iman. Saya berasal dari Kampung Berhampa, Kuala Terengganu, Terengganu. Okey, baik, terima kasih kerana pengenalan tersebut. Okey, tujuan saya menemukan dan membuat saudari pada pagi ini adalah untuk mengkaji halangan komunikasi berdasarkan dialek antara kalangan pelajar universiti. Oleh itu, kami memerlukan pandangan saudari berkenaan isu penggunaan dialek dalam kehidupan seharian bagi seorang pelajar ketika bersosial dan berkomunikasi. Pada pandangan saudari, bagaimanakah penggunaan dialek dalam pertuturan seharian menjadi punca halangan komunikasi di antara pelajar? Pada pandangan saya, penggunaan dialek dalam kehidupan seharian pelajar boleh mencipta halangan komunikasi kerana mungkin tidak semua pelajar memahami dan terbiasa dengan dialek tersebut. Ini boleh mengakibatkan ketidakfahaman dan juga mengurangkan keberkesanan komunikasi di dalam kalangan pelajar. Selain itu, penggunaan dialek yang berbeza juga boleh mencipta rasa kurang selesa dan asing dalam sesetengah situasi sosial. Pelajar yang kurang terbiasa dengan dialek tertentu juga mungkin menghadapi kesulitan untuk menyampaikan dan mentafsir maklumat dengan lebih jelas. Terima kasih atas pendapat yang dikongsi. Seterusnya adalah, adakah saudari rasa perkara ini akan memberi impak negatif terhadap komunikasi pelajar? Ya, dalam beberapa kes, perbezaan dialek dalam kalangan pelajar universiti dapat memberikan impak negatif terhadap pelajar. Kesulitan untuk memahami dan menyampaikan maklumat dalam dialek yang berbeza boleh menghalang pertukaran idea yang lebih efektif. Perkara ini juga mungkin mencetuskan rasa ketidakselesaan dan juga kecenderungan untuk membentuk kumpulan sosial yang terpisah berdasarkan perbezaan bahasa dan dialek. Pandangan sangat menarik. Sekiranya saudari berpendapat bahawa halangan komunikasi ini akan memberikan impak yang negatif, sudikah saudari berkongsi pendapat tentang langkah untuk mengatasi halangan komunikasi tersebut antara pelajar ini? Saya percaya bahawa mengatasi halangan komunikasi antara pelajar dengan perbezaan dialek adalah penting untuk menghasilkan persekitaran universiti yang lebih inklusif dan efektif. Salah satu langkah yang saya syarakat adalah melalui inisiatif kesedaran seperti bengkel bahasa dan sesi berkongsi maklumat untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbezaan mereka. Selain itu, program pertukaran bahasa dan aktiviti sosial berbilang bahasa juga boleh memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi secara lebih terbuka dan memahami antara satu sama lain. Okey, sangat efektif. Untuk soalan terakhir dari saya, adakah saudari berasa bahawa penggunaan bahasa Melayu standard adalah dalam kehidupan seharian akan pupus apabila pelajar lebih cenderung untuk menggunakan dialek negeri masing-masing ketika bertutur? Saya tidak rasa penggunaan dialek yang berlebihan dalam kehidupan seharian boleh memberikan kesan yang amat negatif sehingga pupusnya bahasa Melayu sebagai bahasa standard. Kerana jika kita lihat, penggunaan bahasa Melayu amatlah meluas seperti di sekolah, waktu menjawab peperiksaan dan juga sewaktu berhubung dengan cikgu. Oleh itu, saya rasa tiada impak yang terlalu negatif yang akan terhasil akibat daripada penggunaan dialek ini. Baiklah, terima kasih saudari Iman atas kesediaan untuk berkongsi tentang pendapat yang terakhir. Maka berakhirlah sesi pembukuan kita pada hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih pada saudari Iman kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual hal tentang kajian halangan komunikasi berdasarkan dialek negeri dalam kalangan pelajar universiti. Terima kasih. Nama saya Aaron dan saya hendak bertanya kepada Cik tentang pandangan Cik tentang terhadap halangan komunikasi berdasarkan dialek negeri dalam kalangan pelajar universiti. Boleh ke? Boleh. Sebelum itu, saya nak tanya, Cik Era berasal dari mana? Saya berasal dari negeri Johor, tetapi saya sudah terbiasa dengan bahasa negeri Sembilan disebabkan ibu bapa saya merupakan orang negeri Sembilan. Oh, so apakah dialek yang sering digunakan oleh Cik Era semasa Johor? Sebab sebenarnya orang Johor tiada dialek yang standard untuk orang Johor, tak seperti di negeri lain kan, seperti di negeri
Kelantan, Negeri Terengganu, mereka ada dialek mereka sendiri. Tetapi disebabkan saya sudah terbiasa dengan dialek Negeri Sembilan, jadi saya lebih terikut dengan dialek Negeri Sembilan disebabkan ibu bapa saya. Baiklah, tapi pada pandangan Cik Era, apakah punca-punca yang menyebabkan halangan komunikasi berdasarkan dialek negeri dalam kalangan pelajar? Pada pendapat saya rasa disebabkan kita ada dialek yang berbeza-beza. Jadi kadang-kadang apa yang kita nak sampaikan tu tidak sampai kepada pendengar lah, yang kita nak memberitahu sesuatu mesej tu disebabkan oleh dialek yang berbeza. Ataupun ada tak Cik Era pernah macam kita ataupun terlintas dalam dialek macam sebab ada segelintir pelajar yang kurang selesa nak guna bahasa yang selalu kita digunakan. Maksudnya macam ada macam pelajar di Kedah kan, mereka dah terbiasa dengan dialek. So macam tiba-tiba mereka kena guna dialek bahasa baku, mereka macam tak selesa. Pada pendapat saya itu kan merupakan satu halangan juga lah, sebab kita tak boleh paksa orang yang sudah terbiasa dengan dialek mereka untuk cakap dengan bahasa standard. Begitu juga lah dengan mereka yang tak pernah dengar dialek yang berbeza tu, tiba-tiba kena membiasakan diri dengan mengadaptasikan diri dengan suasana yang baru, dengan dialek-dialek yang baru yang mereka tak pernah dengar. Jadi ada tak contoh-contoh macam perbezaan bahasa Melayu baku dengan bahasa Negeri Sembilan? Kalau untuk bahasa Negeri Sembilan, mereka lebih suka letak huruf O dekat hujung satu perkataan tu. Jadi contoh perkataan seperti pedas jadi podeh. Contoh kata penguat yang kita sudah belajar seperti benar, dia akan jadi bona. So contohnya jadinya ayat contoh seperti makanan ini podeh bona. Dia akan jadi macam tu, O dekat belakang. So dia bona. Bona. So, dia O tu dekat tengah ke dia dekat belakang? O dekat hujung. Kadang-kadang dia akan tukar huruf vokal yang standard seperti benar. Dia akan jadi bona. B-O-N-A. Tukar huruf vokal pula. Dia akan tukar huruf vokal. So kalau kita tengok dari segi kesan pula, pada pendapat Cik Era, apakah halangan kesan yang memberikan halangan kepada komunikasi berdasarkan dialek ini antara pelajar? Ini kita lihat secara sedikit demi sedikit. Contohnya mula-mula kita akan ada halangan yang berlaku disebabkan oleh perbezaan dialek, betul? Jadi dari situ mungkin boleh berlaku macam mana kita nak cakap, perselisihan faham disebabkan mesej yang tak sampai, yang berpunca dari dialek perbezaan dialek negeri itu kan. Jadi dari situ dia akan mula berkembang untuk menjadi masalah yang lebih besar. Mungkin kita tak tahu, mungkin boleh menyebabkan pergaduhan disebabkan tak faham dialek masing-masing. So adakah ini akan memberikan macam sesetengah pelajar dia akan rasa prejudis terhadap sesetengah pelajar tu, kerana macam mungkin segelintir pelajar tu tak selesa komunikasi dengan pelajar yang kelainan dialek tu. So dia akan prejudis lah, macam dia orang Kelantan tak nak cakap dengan dia, ataupun dia orang Kelantan. Apa pandangan Cik Era? Saya tak nafikan benda tu memang berlaku pun dalam situasi kita sekarang sebagai pelajar. Jadi kita pun boleh nampak mungkin mereka yang dari Pantai Timur lagi selesa dengan mereka yang sama dari negeri, disebabkan mereka faham masing-masing. Tapi kita tak boleh untuk mengabaikan rakan-rakan kita yang lain yang mungkin tak faham. Jadinya salah satu cara yang saya boleh cadangkan, mungkin kita akan guna bahasa Melayu yang standard. Tak pun kita mengambil inisiatif untuk belajar sedikit demi sedikit dialek yang berbeza. Okay. Kalau dari segi langkah pada pendapat Cik Era, apakah langkah yang terbaik untuk mengatasi halangan-halangan? Jadinya saya nak tegaskan balik, kita memang wajarlah untuk guna bahasa Melayu yang standard. Dan juga kita, walaupun kita berbeza dialek, tapi kita tak semestinya untuk memulaukan kawan-kawan kita yang tak faham bahasa dialek yang kita sudah terbiasa. Mungkin kita boleh ajar mereka sedikit demi sedikit supaya kita satu Malaysia yang harmoni. Kita kena bersifat harmoni, jadinya dengan situlah, dengan cara tu kita boleh bergaul dengan dia ramai. Baiklah, jadi terima kasih Cik Era kerana sudi untuk berbual dengan saya. So
saya juga berharap dengan pandangan Cik Era, kita akan mengurangkan halangan komunikasi ini antara pelajar universiti.